surah Al-Ikhlas. Peringkat yang pertama hari itu tentang pengenalan berkaitan dengan suratul Ikhlas. Dan pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala nyatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah dia. Katakanlah dia. Kenapa perlu letak perkataan dia di situ? Kenapa tidak qulillahu ahad? Katakanlah Allah itu esa. Selalunya bila kita sebut menggunakan kata ganti nama ni, kata ganti nama, contohnya macam ni. Bila bonda maklumkan pada grup, okey, tuan-puan, esok jangan lupa kuliah bersama si dia. Esok jangan lupa kuliah duha bersama si dia. Dia dekat situ siapa? Kenapa bonda tak letak nama sebenar? Kenapa guna nama dia? Mungkin kerana dalam grup tu semua dah kenal siapa dia tu, sehingga tidak perlu dimention nama. Sama juga macam ni, bila Allah nyatakan diri dia sebagai Allah, Tuhan, katakanlah dia adalah Tuhan, Allah mulakan dengan perkataan dia kerana Allah nak bagi tahu pada seluruh manusia bahawa dia bukannya orang lain. Allah memang sudah lama di situ, sudah berada di situ, sudah pun dikenali. Tinggal lagi kita tak perasan. Tinggal lagi kita tak sedar. So Allah sebut qul huwa. Katakanlah dia. So maksud dia di situ merujuk kepada memang sudah well known, sudah well versed, memang sudah terkenal dan tidak syak lagi hanya dialah tempat ataupun hanya dialah Tuhan yang layak disembah. Kemudian selepas daripada perkataan huwa, Allah perkenalkan nama dia yang unik. Nama yang Allah perkenalkan kepada kita ialah Allah. Dan perbincangan tentang kalimah Allah ni sangat panjang. Sangat panjang. Dan saya cuba datangkan beberapa pandangan daripada ulama berkaitan dengan nama Allah ni. Berkaitan dengan nama Allah. Ada ulama yang kata kalimah Allah ini adalah kalimah daripada isim mushtaq. Mushtaq. Tak perlu hafal, cuma perlu faham je. Maksudnya asal kalimah Allah itu terbentuk dari kalimah lain. Asal kalimah Allah itu terbentuk dari kalimah yang lain. Contohnya kalau kita kata yadribu, kata akarnya daraba. Itu mushtaq. Maksudnya dia boleh bertukar bentuk daripada ilah kepada Allah. Tu ada pendapat ulama yang kata kalimah Allah ni ada kata akar dia. Yang kedua, ada ulama kata tak, kalimah Allah ni isim jamid. Isim jamid. Maksudnya dia tak ada asal, dia tak ada kata akar. Dia tidak berasal dari mana-mana kalimah. Allah itu adalah nama yang unik dan dia berdiri sendiri. Macam tu. So dia ada kalimah mushtaq dan jamid. Dua pendapat. Dan pendapat pertama yang kata kalimah Allah ini daripada isim mushtaq, mereka kata kalimah Allah dia punya kata akar dia ialah ilah. Kata akar dia ialah ilah. Alif, hamzah, lam dan ha. Hamzah, lam dan ha kemudian ditambah dengan alif lam, maka menjadilah dia Allah. Menjadilah dia Allah. Dan kerana percampuran itu, huruf hamzah pada ilah itu dihilangkan. Dan apa maksud ilah? Apa maksud ilah? Ilah ni bermaksud suatu yang dipuja. Tu ilah ni maksudnya suatu yang dipuja. Dan ilah ni lazimnya menerangkan keadaan seorang bayi yang sedang dahaga yang mencari-cari ibu dia.
Tuan-tuan mungkin ada pengalaman ada anak kecil. Dan cuba tengok bagaimana baby yang sedang dahaga dan sedang mencari-cari ibu dia nak menyusu. Kan dia menangis, dia kalau nampak mak dia tu dia merangkak, mungkin kalau dia boleh merangkak, kalau dia boleh berlari, dia berlari nak dapatkan ibu sebab haus. Itu maksud ilah. Jadi kita perlu memahami perkataan ilah adalah sesuatu yang kita sangat-sangat perlu. Kita dahaga berlari nak kejar mesin kowe. Macam tu. Ilah tu. Kata akar kepada Allah. Suatu yang kita puja, suatu yang kita sangat-sangat perlu, sangat-sangat dambakan. Itu maksud ilah. Suatu yang dipuja, ditaati dan didambai oleh manusia. Dan manakala bagi mereka yang berpendapat dia tak ada kata akar, dia ni memang unik begitu. Mereka ni ada alasan kenapa mereka berpendapat macam tu. So bagi yang berpendapat macam ni, dia kata ia adalah nama Tuhan yang sebenar dan digunakan dalam mana-mana bahasa. Setiap nabi tidak kira dari mana pun mereka mengenali Tuhan dengan nama Allah. Tidak kira apa pun bahasa yang mereka guna. Sebab tu, walaupun dalam bahasa Aramaik ini bahasa Musa, Nabi Musa. Dan Hebrew, mereka menggunakan nama Tuhan sebagai Elohah ataupun Ilah dalam bahasa Aramaik. Sebutannya hampir sama, merujuk kepada Allah. Dan dari segi bahasa juga, ulama mendapati dia tidak menepati ciri-ciri bahasa Arab. Kalimah Allah ni dia tidak menepati, dia tidak ikut grammar bahasa Arab. Sampai macam tu. Ulama kaji. Dia kata, cuba tengok. Kalau kita guna kalimah Ya Allah. Ya Allah kan, bila ada kata seruan, sepatutnya alif lam pada kalimah tu dibuang. Contoh Ar-Rahman, bila kita tambah Ya Rahman. Alif lam tu buang. Ar-Rahim, Ya Rahim. Kalau Allah tu isim mustaq, iaitu isim yang boleh yang berasal daripada kata akar, ada kata akar dan alif lam tu sebagai tambahan, kita kekal memanggil dia sebagai Ya Ilah, bukan Ya Allah. Sepatutnya macam tu. Sebab alif lam tu dibuang. Dan ini menunjukkan sememangnya kalimah Allah itu adalah nama Allah yang lengkap, tidak boleh ditukar-tukar. Sebab dan alasan lain dia kata, dalam mana-mana ayat Quran, ia digunakan sebagai kata nama yang lengkap. Contohnya Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sifat bagi Allah. Dia tak kata Alhamdulillah kepada ilah, tak. Itu pandangan ulama terhadap nama Allah. Sama juga macam penggunaan kalimah Allahumma. Kita baca doa makan Allahumma barik lana, kan? Atau Allahumma lakasumna. Penggunaan Allahumma juga unik, di mana ia bermaksud wahai Allah, dan tidak digunakan dalam bentuk yang lain, dalam bentuk yang pelbagai. Tak, Allahumma, Allahumma dari dulu sampai sekarang. Tak berubah. Dan cara penyebutan nama Allah juga lain dari yang lain. Selalunya apabila ditambah alif lam pada satu kalimah, ada cara sebutan yang biasa. Jadi kalau kita kata ianya adalah mustaq, maka kita sebut kalimah Allah sebagai Allah. Kan macam Cina mu'allaf, sebut nama Allah, dia tak boleh nak sabdu tu, dia Allah. Tu Allah. Tetapi kita tak sebut begitu. Kalau orang Indonesia, Allah. Dia ada ang pula. Kita tak sebut begitu.
kita sebut nama lain dengan cara yang lain sedikit. Dia jadi Allah. Allah. Kita beratkan huruf lam kerana ada syaddah. Dan ini membuktikan nama Allah itu adalah nama khas dan cara sebutan juga cara yang khas. So, pendapat yang kuat, nama Allah adalah isim jamid. Maksudnya memang itu nama khas, dia bukan daripada dibina daripada mana-mana perkataan, tapi dia memang khusus terbina hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. So, qul huwa Allah. Qul huwa Allah. Kemudian kita sampai kepada kalimah terakhir. Ahadun. Apa maksud ahadun? Ahadun ni dari sudut bahasa maksudnya satu. Tunggal ataupun esa. Satu, tunggal ataupun esa. Tapi kalau kita kata maksud ahadun itu satu, kalimah wahid juga boleh diguna. Kalimah wahid juga boleh diguna. So, apa beza ahad dengan wahid? Dua-dua maksud satu. Tapi kenapa Allah tidak kata qul huwallahu wahidun? Katakan Allah itu pertama atau Allah itu satu. Kenapa Allah tidak guna qul huwallahu wahidun? Kenapa Allah pilih ahadun? Tuan-puan, kalimah ahadun sebenarnya digunakan dalam perkataan negatif. Kalimah ahadun sebenarnya digunakan dalam bentuk kalimah, dalam bentuk ayat yang negatif. Sedangkan kalimah wahid untuk maksud positif. Macam mana ni Ustaz? Okey, contohnya macam ni. Kalau saya kata tak ada seorang pun dalam masjid tu. Tak ada seorang pun dalam masjid tu. Itu maksudnya apa? Langsung tak ada. Langsung tak ada siapa-siapa. Itu laisa ahadun maujudun fil masjid. Tak ada seorang pun dalam masjid. Laisa ahadun maujudun fil masjid. Tapi kalau saya kata laisa wahidun maujudun fil masjid, itu maksudnya bukan hanya seorang yang ada dalam masjid. Maksudnya dia lebih dari seorang. Dia dalam bentuk positif. Bukan hanya seorang dia dalam masjid, tapi ramai lagi. Bukan dia seorang dalam masjid, tapi ramai lagi. So itu beza ahadun dengan wahidun. So bila Allah kata qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Tuhan yang hanya dia seorang-seorang, tak ada yang lain. Berbanding kalau Allah kata qul huwallahu wahidun, katakanlah Allah itu Tuhan yang pertama, dah tentu akan ada yang kedua, ketiga, keempat, kelima. So ayat yang pertama ni dalam bentuk pasif, pengukuhan secara total bahawa tiada Tuhan lain, tiada sembahan lain, tiada yang perlu kita puja. Satu kadang perkataan-perkataan yang kita guna untuk memuji manusia, kita perlu lihat juga, tuan-puan. Kan kadang kita dalam syair kita, dalam puisi kita, kadang-kadang kita guna kalimah yang melampau untuk memuja manusia. Wahai pemimpin yang kupuja. Sedangkan puja, kita letaklah solely untuk Allah, jangan pada makhluk yang lain. Hanya Engkau yang kami harap. Jangan letak pengharapan tu pada manusia. Sebab Allah tak suka. Allah tak suka benda-benda macam tu. Kan, seringkali saya bawa maksud bagaimana kita nak memahami syirik. Syirik ni, suatu yang sangat Allah benci, sangat Allah tak suka. Ibarat macam seorang suami balik ke rumah dalam keadaan baik, anak-anak semua elok,
tengok TV di ruang tamu, bila dia masuk bilik, dia dapati isteri dia bersama dengan lelaki lain atas katil. Apa dia rasa? Dia bukan saja marah, tapi dia sangat murka. Itu tandanya dia diduakan. Dan Allah tak nak macam tu. Allah tak nak kita duakan dia. So, puji dan puja perkataan-perkataan tu, biarlah orang lain buat, yang penting kita tak buat. Kita tak pilih perkataan tu untuk diletakkan pada manusia. So, bagi kita itu perkataan yang tinggi, nilainya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, hanya Allah. Dialah Tuhan. Dialah Allah yang satu-satunya dia. Tiada yang lain. Tunggal esa. Kemudian, itu lazimnya penggunaan ahadun dan wahidun. Ahadun dan wahidun. Tapi, bila kita lihat Allah gunakan kalimah ahad dalam surah ini, ia sebenarnya nak ceritakan tentang diri dia. Dan dia sangat kontradik, sangat berlainan dengan penggunaan bahasa Arab, kerana selalunya kalau ahadun tu digunakan untuk dalam bentuk negatif. Kan? Dalam bentuk negatif. Dan ini adalah bukti hebatnya bahasa Quran, kerana Allah guna kalimah ini untuk gambarkan uniknya Allah Subhanahu wa taala. Lazimnya digunakan untuk negatif, tapi bila Allah guna, kali ini digunakan dalam bentuk positif. Dengan menggunakan kalimah ahad, Allah menekankan sifat tunggal, sifat esanya dia, tiada yang sama dengannya. Maksudnya dengan bahasa juga Allah sudah tekankan penggunaan kalimah ahad dengan cara begini, hanya ada dalam Quran. Kan tadi penggunaan ahadun, tiada seorang pun, maksudnya tak ada seorang pun. Kalau guna di sini, qul huwallahu ahad, dia bermaksud satu-satunya. Kan beza. Tiada seorang pun dengan tiada satu-satunya. Kalau tiada satu-satunya, itu negatif. Tiada seorang pun, itu negatif. Langsung tak ada. Tapi bila Allah guna ahadun, dia bermaksud hanya dia satu-satunya. Dan itu positif. Tak ada tempat lain. Orang Arab takkan mungkin mampu buat ayat semacam ini menggunakan ahadun untuk positif. Sebab tu orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, yang memang orang Arab, yang mahir dengan syair Arab, Mughirah, yang mahir dengan syair Arab, bila dia baca ayat ni, mereka bungkam, tak terkata. Kerana keindahan bahasanya, kerana cara dia guna kalimah itu dengan sangat perfect, dengan sangat unik, dengan mencari kebiasaan, mencari adat kebiasaan. Kita sebab Jawa, jadi bila baca tu macam tak kisah sangat, macam tu. Tapi bila orang Arab baca, memang bahasa dia, maka mereka akan rasa, ini perkataan yang unik, digunakan tempat yang tepat dan cara yang begitu jitu dan tepat. Contoh bahasa Melayu saya tak tahulah nak buat contoh bahasa Melayu. Tapi begitulah. Begitulah. Sama macam kalau kita kita baca cerita yang rima dia sama dekat hujung. Kalau dia mula dengan R, dekat hujung semua R. Lalu kita tengok, wow, orang ni dia menghabiskan masa dia untuk mencipta
karangan yang begini indah, semuanya diletak rima yang sama. Kalau pantun tu memang dipahami hanya 4 baris. Kalau karangan tulis dekat surat khabar, setiap ayat diakhiri dengan huruf R atau setiap ayat diakhiri dengan huruf N. Berima. Ui, lain. Satu Quran yang datang dalam bahasa Arab kepada bangsa Arab yang mereka sebenarnya dalam keadaan bila dengar Quran, dalam keadaan lutut mereka lemah longlai. Dan ada sahabat yang dengar ayat Quran, mereka terus terjun sujud. Sebab orang Arab, mereka sangat mengagungkan syair, bahasa syair. Okey. Kalimah ahadun, yang kedua, kalimah ahadun, dia berasal daripada kata dasar wahid, wahada, yang bermaksud bersendirian ataupun tunggal, tidak sama dengan yang lain. Itu asal kata kalimah ahadun, wahada. Jika Allah, sebab itu Allah tak gunakan kata dasar wahidun, ada alif. Tadi wahadun, waw, had dengan dal tanpa alif. Sebab tu Allah tidak guna kata asal wahidun kerana ia juga digunakan untuk makhluk. Kalau wahidun digunakan untuk manusia, untuk makhluk, untuk benda, untuk binatang. Tapi ahadun dengan kata dasar wahidun, dia bermaksud tunggal bersendirian. Dan dia hanya digunakan oleh Allah untuk diri dia. Dan Allah melalui perkataan ini sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan mana-mana makhluk langsung. Dan penggunaan ahadun dalam bentuk ini sebenarnya memang mengejutkan bangsa Arab. Kerana ada juga agama lain yang kata Tuhan mereka satu. Tuhan mereka satu. Tetapi bila mereka menggunakan perkataan Tuhan mereka satu, mereka sedang melakukan kesilapan besar. Kerana mereka mengatakan sifat Tuhan mereka ada persamaan dengan sifat manusia. Dan ini adalah fahaman yang jelas salah. So nampak perbezaan wahid dan ahad. Ahad tu tunggal, wahid tu satu. Kerana wahid, dia ada kawan. Satu ada kawan dua, ada kawan tiga, ada kawan empat. Tapi tunggal, anak tunggal, mana ada kawan? Itu ahadun. Ahadun, okey. Apa lagi ya? Panjang sebenarnya ni. Saya nak ringkaskan. Kita masuk ayat yang kedua. Allahus Samad. Allahus Samad. Perkataan As-Samad. Perkataan As-Samad. Saya cuba untuk ringkaskan, tapi dalam masa yang sama, rasa sayang kalau kita tak dapat maksud sebenar perkataan-perkataan dalam suratul Ikhlas. Kerana surah ni sangat ringkas, sangat pendek, tapi impak dia besar. Impak dia besar. Dan ini antara surah-surah yang gemar dibaca oleh para sahabat. Oleh para sahabat. Sebab dia berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Allah itu esa. So dalam hati kita memang mengakui tanpa ragu, tanpa syak, tanpa berbelah bagi. Memang Allah itu tunggal. Satu-satunya tempat kita puja, tempat kita bersandar, tempat kita kembali. Kemudian ayat kedua, Allahus Samad. So sekarang apa maksud As-Samad? Yang kita kenal As-Samad adalah seorang ustaz dari Indonesia. Siapa maksud As-Samad?
As-Samad maksudnya, dia banyak maksud. Antaranya, suatu yang mencukupi. Suatu yang mencukupi. Artinya, kepada mereka yang merujuk kepada Allah. Suatu yang cukup hanya Allah yang kita rujuk. Katalah kita ada projek. Okey, katalah kita ada projek. Projek kita ni, projek yang kita nak buat apa? Fun run. Kita nak buat fun run. Berlari, aktiviti berlari. Nak buat event berlari. So, dalam event berlari tu, dia ada beberapa komponen. Komponen pertama, makan minum. Komponen kedua, kalau ada t-shirt yang kita nak bagi secara percuma. Komponen ketiga, dia punya hadiah. Komponen keempat, perasminya. Komponen kelima, dia punya lokasi. Komponen keenam, pengadilnya. Komponen ketujuh, urus dia. Kan dia ada berbeza komponen dan berbeza keperluan. Sekurang-kurangnya ada 7 yang kita kena settlekan untuk buat satu event berlari. So, kalau kita perlu kepada makan minum, okey, kita rujuk pada orang ni. Perlu kepada pembelian medal ke baju-baju, okey, rujuk pada orang ni. Untuk lokasinya, pengadilnya, rujuk pada orang ni. Urus dianya, rujuk pada orang lain. As-Samad bermaksud, apapun setiap komponen, cukup Allah tempat rujuk. Apa pun yang berlaku, pada tahap mana pun kehidupan kita, siapa pun kita. As-Samad bermaksud cukup hanya dia. Dia sudah cukup untuk kita mengadu, merayu, berharap. Maksudnya cukuplah Allah sebagai tempat pengharapan kita. Memakbulkan segala permintaan, harapan, menjawab segala persoalan. Waktu kita perlukan apa jua, dia mencukupi. As-Samad. Itu maksud pertama. Maksud kedua, tumpuan. Tumpuan. Mencukupi tadi tu, kita yang menuju dia. Dia mencukupi. Tumpuan bukan hanya kita, tapi seluruh makhluk. Allah sebagai tumpuan. As-Samad bermaksud juga tempat tujuan. Dan ini antara kenapa sebab surah ini dinamakan Suratul Ikhlas, kerana Allah tempat tujuan yang hakiki, bukan yang lain. Kita ikhlaskan semata-mata kerana dia. Kita melakukan apa jua kerana Allah Ta'ala. Sebab tu surah ni dinamakan Suratul Ikhlas kerana ada nama As-Samad dekat sini. Tumpuan tujuan hanya Allah. Sembahan kita, percakapan kita, perlakuan kita hanya untuk dia. Sebab tu orang yang menumpukan Allah Subhanahu Wa Taala, hidup dia tenang, tenteram, aman, damai. Dia tak fikir kalau dia pakai baju ni, apa nanti orang cakap. Kalau dia buat kenduri macam ni, nanti jiran sebelah cakap apa. Dia tak memeningkan kepala duk fikirkan tentang orang kata apa, ini kata apa, itu kata apa. Sebab bagi dia, dia hanya nak Allah redha. Apa pun dia buat, dia hanya nak Allah redha. Kerana Allah sebagai tumpuan. Allahus Samad. Itu maksud kedua. Ketiga, As-Samad juga bermaksud Allah tidak memerlukan apa-apa dari siapa pun. Allah tidak memerlukan. As-Samad. Allahus Samad, kita yang tumpu Allah dan Allah cukup untuk kita. Allah tidak perlu apa-apa. Itu maksud As-Samad.
Ketiga. Keempat, tiada sebarang kekurangan. Tiada kecacatan. Itu as-samad. Dia tak perlukan apa-apa, dia tiada kecacatan, dia tiada kekurangan. Kelima, tidak boleh dikalahkan. Dia tidak boleh dikalahkan. Keenam, yang paling hebat dan utama. Kekal sampai bila-bila. As-samad paling hebat. Bila dia jadi paling hebat, maka sesuailah Allah menjadi tempat pengharapan. Semua kerana kehebatannya. Allah kekal. Kalau dia tidak kekal, macam mana kita nak berharap dengan dia? Macam mana nak bergantung? Kerana itu, kita tak boleh berharap pada mana-mana makhluk. Kerana makhluk akan mati. Kalau mati, siapa nak bantu? Satu kadang, kita ditakut-takutkan dengan benda yang tak berlaku. Benda yang belum berlaku. Selalunya orang kata, ambillah produk ni. Nanti kalau apa-apa berlaku pada suami, nanti dah ada simpanan. Ditakut-takutkan, kalau suami mati, dia boleh bergantung dengan simpanan ni untuk hidup. Sepatutnya bergantung pada siapa? Allah. Kenapa kita nak divert akidah orang lain supaya bergantung dengan duit kalau berlaku apa-apa? Bahaya tak? Bahaya. Makanlah produk ni sebelum kena apa-apa penyakit. Nanti kalau dapat penyakit nanti, itu dah susah. Kenapa kita nak ajak orang beriman dengan produk ni? Ajak orang supaya bergantung dengan produk. Ajak orang supaya bergantung dengan makhluk. Why? Allah nyatakan dia as-samad. Allahus samad. Tempat bergantung. Dia maha perkasa. Dia maha kuat. Maha hebat. Surah ini membetulkan kembali. Paling hebat. Dan yang ketujuh. Sifat kepada as-samad ini, dia bermaksud sesuatu yang padat. Suatu yang padat. Apa maksudnya? Tiada sebarang lubang maupun ruang di dalamnya. Allah memenuhi nama yang dipilihnya. Kan, contoh, kalau manusia nama Rahman, sebenarnya dia tidak memiliki sepenuhnya sifat Rahman tu. Dia mungkin panas baran. Dia mungkin tak ada peri kemanusiaan walaupun nama dia Rahman. Itu manusia. Berbeza dengan Allah. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, dia sememangnya Ar-Rahman. Dia bukan hanya atas nama je, tapi dia memang memenuhi sifat tu. So bila Allah kata dia As-Samad, cukup hanya dia memang memenuhi keperluan, kehendak nama As-Samad tu. Dia memang tidak perlu apa-apa. Dia memang tiada sebarang kecacatan. Dia memang tidak boleh dikalahkan kerana nama As-Samad. Dan ayat ini menambah maklumat tentang Allah yang disebut pada ayat pertama. Allah bagi tahu lagi tentang sifatnya kerana musyrikin Mekah tidak mengenali Allah. Malah mereka punya salah faham tentang sifat-sifat Allah. Mereka memang terima kedudukan Allah itu sebagai pencipta. Pencipta. Tetapi mereka tidak terima Allah sebagai Ahadun. Allah sebagai As-Samad. Tak. Kalaupun mereka terima, mereka tidak sebut Allah tu ada alif lam. Allah tu As-Samad. Mereka terima Allah Samadun tanpa alif lam. Apa beza dia alif lam dengan tanpa alif lam?
kalau alif lam maksudnya Allah lah tempat pengharapan yang utama satu-satunya. Kalau tanpa alif lam, sebab tu musyrikin Mekah meminta juga kepada selain Allah. Sebab dia berharap juga pada yang lain. Life insurance tu macam mana? Tu saya tak tahulah. Dah nama insurance. Insurance tu ada riba. Kalau takaful ya. Dia beza akad antara takaful dan insurans. Beza dia pada lafaz akad. Lafaz akad macam mana Ustaz? Takaful ni, kita menyumbang dalam takaful, kita punya niat ialah kita nak bantu orang. Kita seolah-olah kita macam main kutu, kita kumpul duit adik-beradik, sebulan kita chip in 50 ke 100, wang yang terhimpun tu, wang yang dikumpul, jika ada mana-mana adik-beradik yang susah, sukar, mungkin tiba-tiba dibuang kerja ke, mungkin rumah dia terbakar ke, mungkin aksiden ke, daripada wang yang terkumpul, digunakan untuk cover adik-beradik tu. So, kalau 10 orang adik-beradik, tidak semua 10-10 akan mengalami nasib malang. So, kita memberikan duit, sumbangan tu setiap bulan, bukan dengan niat, nanti kalau aku susah, aku dapat duit ni. Tak. Niatnya adalah kita nak bantu orang. Emergency fund, nak bantu orang. Kalau life insurance, dia berbeza akad dia. Itu untuk kita. Menyumbang ni untuk kita dapat. Menyumbang untuk kita dapat. Lain. Lain. Dia emergency fund. Lebih kurang macam tu. Takaful. So, kafalah kan kita mewakilkan orang untuk urus benda tu. Kafalah. So, Allahus Samad, musyrikin Mekah, dia mungkin menerima Samadun, tetapi tanpa alif lam. Dia mengharap pada Tuhan, pada Allah, tetapi juga pada yang lain. Allahus Samad bermaksud hanya Allah satu-satunya tempat kita berharap. Hanya Allah satu-satunya tempat kita berharap. Okay, next. Okay. Ini nak sentuh sikit pasal Syiah. Sebelum tu. Okey, pemahaman As-Samad ini sangat penting untuk kita sedar dan faham. Sebab bila kita lebih kenal Allah sebagai tempat pengharapan, semua makhluk akan memerlukannya. Namun sebaliknya, Allah sendiri tidak memerlukan makhluk. Itu Samad, timbal balik dia. Kita perlu Allah, Allah tak perlu kita. Dalam surah sebelum ni, suratul Masad, surah tentang Abu Lahab tu, Allah telah sebut sifat musyrikin Mekah seperti Abu Lahab yang merasa diri dia kaya, tak perlukan siapa-siapa. Nampak tak? Ma aghna anhu maluhu. Ma aghna. Aghna tu kaya, tak perlukan siapa-siapa. Abu Lahab, dia kaya sehingga dia rasa dia tak perlu siapa-siapa. Tuan-puan, kita ada penyakit tu tau. Kita ada penyakit tu. Kalau kita kaya, kita ada harta, kita ada pekerjaan yang stabil, kewangan kita masuk tiap-tiap bulan, kita akan ada rasa, aku tak perlu bergaul dengan orang. Aku tak perlu mingle dengan orang. Ada, memang ada. Kita akan rasa begitu. Kita tak perlu orang lain.
Itu aghna. Malah kita rasa orang perlu pada kita. Itu penyakit yang menghantui Abu Lahab. Suatu keperluan para suami untuk melazimi solat di surau, di masjid, nak hilangkan penyakit aghna ni. Ui, dahsyat tuan-puan. Jangan sampai kita rasa kita tak perlu orang lain. Kita ni lemah, tak berdaya. So dalam surah Masad, Allah sebut tentang ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dia tak perlu kepada orang lain, hartanya tidak dapat menolong dia pun. Di sini Allah bagi tahu siapa sebenarnya yang tak perlu orang lain. Allahus Samad. Allah tak perlu pada orang lain. Oleh kerana itu, kita perlu mohon pada Allah sahaja kerana dialah As-Samad. Tak perlu minta kepada selain Allah. Kerana selain Allah tidak ada sifat ini. Cuba cari dalam Quran, ada tak perkataan As-Samad diulang sebut selain daripada surah ni? Ada ke tidak? Cuba cari dulu. Besok ke minggu depan saya tanya balik. Ada tak perkataan As-Samad? Kita kena bercampur supaya perasaan aghna, kaya bukannya kaya harta. Aghna ni dia tak perlu orang lain. Dia rasa aku tak perlulah ni, leceh. Tu aghna. Dia tak perlu orang. Malah ada manusia, ramai orang yang meminta kepada selain Allah. Paling teruk Syiah. Dia terus minta pada Husain, pada Ali. Ini yang perlu jelas. Sebab ramai orang-orang yang jahil agama termakan pujuk rayu Syiah lalu jadi Syiah. So bila dia jahil, dia tak belajar, maka senang ditipu oleh syaitan. Mana boleh minta pada makhluk? Alasan mereka apa? Oh, ini tawassul. Tak. Tawassul ada syarat dia. Next, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tidak melahirkan anak dan dia bukan anak orang. Macam tu. Dia tidak beranak dan tidak diberanakkan. Lam bermaksud tidak. Tapi ia dalam bentuk penolakan untuk yang telah lalu. Lam ni maksudnya benda yang dah lepas. Lam. Dulu dia tidak beranak. Dia berbeza dengan la. La ni tidak sama sekali. So, ia bermaksud kalimah lam selepas menjadi past tense, kan lam kan benda yang dah lalu. So lam yalid bermaksud dia tidak pernah sama sekali beranak. Dia bukan hanya tidak beranak, dia tidak pernah beranak. Kan kalau kita kalau kita tanya suri rumah yang dah lama kahwin, tak dapat anak. Oh, pernah Ustaz, pernah dapat anak tapi gugur. Ataupun pernah beranak tapi anak meninggal. So, tu pernah beranak. Kalau dia kata sepanjang 40 tahun kahwin ni, saya tak pernah beranak. Maksudnya apa? Daripada awal perkahwinan sampailah ke sekarang, dia tidak pernah sama sekali melakukan proses melahirkan anak tu. Tak pernah beranak. So bila Allah kata lam yalid,
dia tidak pernah sama sekali beranak. Lam yalid. Kalau dia kata la yalid, itu maksudnya tidak beranak. Tak tahu Allah tak kata la, tapi Allah guna lam untuk masa lepas. Kalau la, sekarang. Sekarang Allah tidak beranak. Dan itu juga tidak lengkap. Kerana mungkin kalau sekarang dia tidak melahirkan, entah-entah ada kemungkinan yang dia pernah melahirkan. Itu sensitifnya bahasa Arab. Kalau kita guna lam, apa maksud? La, apa maksud? La yalid, sekarang dia tidak beranak. Boleh jadi sebelumnya ada. Kebarang kalian. Boleh jadi akan datang ada. Tapi sekarang buat masa ni tak. Ui, sensitif gila. Tapi kita pun macam tu. Sama ada kita kata perkataan, oh saya tidak pernah beranak. Atau buat masa ni saya tak beranak. Kan beza kan? Saya tak pernah beranak dengan buat masa ni saya belum fikir untuk beranak. Itu beza lam dengan la. Lam dengan la. Dan bila Allah guna lam, Allah tutup segala bentuk lubang kemungkinan salah faham bagi penutur bahasa Arab. Sebab diorang yang tahu perbezaan la dengan lam ni secara mendalam. So Allah tutup terus bentuk salah faham terutamanya bagi kafir Quraisy. Dan ayat pertama Allah dah katakan yang dia adalah ahadun. Dan kita jelas yang ahadun tu bermaksud Allah tidak sama dengan makhluk. Dan makhluk memang melahirkan dan berketurunan. So bila Allah kata ahadun, dia sama sekali berlainan dengan makhluk. Cuma kenapa? Kenapa Allah perlu mention yang dia tidak beranak? Kan kalau dah sebut ahadun ke awal tu, apa perlu sebut dia tidak beranak? Orang sudah memahami yang dia berbeza dengan makhluk. Kan? Pertama, yang ditujukan bukan hanya semata-mata konsep Allah ada anak. Bukan semata-mata konsep Allah ada anak. Tetapi lebih besar daripada itu, kalau Allah itu beranak, bukan ambil anak angkat, bukan jadikan anak. Kalau yalid, maksudnya beranak, sudah tentu Allah ada pasangan, bukan? Allah bukan saja kata dia tidak ada anak, dia tidak beranak, tapi dia tidak ada sebarang sekutu pasangan yang setara dengannya. Maka ini tidak mungkin sama sekali. Ui, dahsyat tuan-tuan. Ya, Nabi Isa dan Uzair dikatakan anak Tuhan. Dan itu fahaman yang salah. Sehingga perkara yang sekecil ini, kita anggap ni kecil. Well, Allah memang tak ada anak. Bagi kita. Tapi bagi agama yang lain, yang agamanya dibina atas asas ini. Ada agama besar yang dibina atas asas kefahaman ni. Allah ada anak. Dan anak Allah ini, anak Tuhan, pernah ada dekat bumi. Dia bukan hanya Kristian. Yahudi juga macam tu. Malah bukan hanya Yahudi. Kafir Quraisy juga macam tu. Mereka kata malaikat itu anak perempuan Allah. Dan
Saya tutup dulu sebab dia punya perbahasan ni panjang dan saya rasa rugi kalau kita tidak pergi secara mendalam tentang benda ni. Saya tutup dulu dengan psikologi orang-orang kafir ataupun manusia tentang Tuhan. Sebab bila mereka tak dapat petunjuk yang jelas tentang ketuhanan, maka dia rasa Tuhan itu, entiti Tuhan itu juga perlu macam manusia. Ada pasangan, ada anak, ada keturunan, ada mak bapak. Suatu kalau tengok Greek punya mitos ketuhanan, dia ada Zeus, anak dia Hercules, kemudian ada anak dia Hades, kemudian dia ada Apollo, Tuhan lebih besar, kemudian ada pasangan pula, ada Tuhan itu, ada Tuhan ini. So basically Tuhan sesama dalam mitologi Greek ni, mereka Tuhan ni duk bergaduh sesama anak beranak. Yang ini ada kuasa yang ni, yang ini ada kuasa yang ni, gaduh. Adik-beradik, anak beranak. So bagi dia kalau Tuhan pun boleh gaduh, memang wajarlah kita asyik berperang je. Nampak tak? Bila dia salah melihat, sehingga Allah perlu sebut lam yalid walam yulad, sebab doktrin itu begitu mencengkam, dibawa oleh syaitan-syaitan durjana dari dulu sampai sekarang. Pemahaman yang sama. Tuhan mesti kena ada anak. Tuhan mesti kena ada anak. Dan kenapa perlu ada anak? Yang itu kita akan kupas akan datang 9.27. Terima kasih kerana bersama saya pada pagi ini. Dan kita doa agar Allah Subhanahu Wa Taala terima apa yang kita lakukan ini sebagai nilai ibadah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala buka ruang dan peluang untuk kita kenal Allah dan kita benar-benar mengimani Allahus Samad. Allah tempat mengadu, tempat bergantung, tempat bermanja, tempat tumpu, tempat kita merayu, dan Allah lah segalanya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Banyak ilmu yang kita dapat hari ini, masya-Allah. Semoga kita dapat mencedok ilmu sebanyak-banyaknya insya-Allah. Secara ringkasnya,